Yang saya hormati Tuan Haji Abdul Halim selaku pengerusi majlis pada petang yang berbahagia ini. Yang saya hormati pengurus wakil Persatuan Jawatankuasa Penduduk Taman Ampang Indah Meja Azmi. Yang saya hormati Tuan Haji Muhammad Anwar bin Yusof selaku Ahli Majlis Perbendaharaan Ampang Jaya dan juga pengerusi Jawatankuasa Penduduk Zon 9. Kami juga semualah pimpinan daripada masjid, surau dan juga NGO. Yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Nizam bin Samsudin selaku Yang di-Pertua Pertubuhan Ikram bagi kawasan Lembah Jaya, dan semualah muslimin dan muslimat, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Kita amat-amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghadiri majlis berbuka puasa bersama komuniti, terutamanya bagi penduduk di Taman Ampang Indah dan juga semua, sebenarnya kita menjemput semua sekali. Dan demi untuk kita merapatkan silaturahim sesama kita, khasnya terutama di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan ibadah yang dapat kita lakukan dengan bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita berpuasa pada siangnya dan kita menghidupkan malamnya. Ya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpuasa berbulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan daripada Allah, maka dia akan mendapat pengampunan segala dosa-dosa yang telah beliau lakukan. Dan dalam hadis lain pula, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam dia, iaitu dia solat isyak berjamaah diikuti dengan amalan sunat tarawih, dan kemudian mungkin dia tidur, kemudian dia bangun lagi dengan membaca Al-Quran dan dia bertahajud dan witir dan mengerjakan solat subuh berjamaah, ia dikira mereka yang menghidupkan malam. Jadi man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam-malam di dalam bulan Lailatul Qadar ini, dalam bulan Ramadan ini, khususnya 10 akhir Ramadan, mereka juga demi mengharapkan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan dari Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa pengampunan Allah itu penting? Kerana hanya dengan pengampunan Allah lah maka kita ini mempunyai sedikit kelayakan untuk diterima oleh Allah memasuki syurganya. Sekiranya kita melakukan segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi pada bulan Ramadan kita bertaubat, kita berpuasa dengan penuh bersungguh-sungguh demi mentaati perintah Allah, maka sebenarnya kita sedang mencari jalan menuju ke syurga. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam bulan Ramadan terdapat banyak hikmah. Bulan Al-Quran misalnya, saya nak sebut di sini, di dalam Al-Quran Allah gunakan ayat, contohnya dalam Lailatul Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menggunakan kataan nazala. Nazala dalam bahasa Arab dipanggil turun, seperti turunnya hujan. Jadi bila Lailatul Qadr itu dan juga syahr Ramadan unzila fihi al-Quran, Quran itu memang turun daripada kepada melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Jadi dalam Al-Quran Allah pun kata unzila, nazala, ya, tatanazzalu, ya. Banyak lagi ayat bermakna memang dia turun kepada kita membawa rahmah, ya. Dan barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya, maka mudah-mudahan mereka akan mendapat keampunan, petunjuk, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, marilah kita sama-sama menghidupkan bulan Ramadan pada siangnya dengan berpuasa dengan sebaik-baik puasa, dan menghidupkan malam-malamnya dengan beribadat, dengan bersungguh-sungguh, ya. Kita melakukan pada salat tarawih dan membaca Quran dan bertaubat kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, ya, dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi untuk pengetahuan, ya, sebelum saya berhenti, pihak MPAJ setiap hari mengadakan majlis iftar berbuka di Padang, di dataran rasmi, ya, di Pandan itu, Pandan Indah itu, untuk siapa-siapa yang ingin berbuka di sana. Selepas membeli iftar, mereka boleh berbuka dan disediakan surau di sana, ya. Jadi bolehlah pihak komuniti untuk bersama-sama, ya, untuk bersama-sama untuk berbuka dan solat berjamaah di sana. Selain daripada itu, kita meneruskan program-program Ihya Ramadan, ya, di semua tempat oleh JKP masing-masing, program khatam Al-Quran, ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan pihak komuniti, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan dapat bersama-sama, ya, untuk menghidupkan bulan Ramadan ini. Oleh kerana masa kita yang singkat, jadi insya-Allah kita ada tetamu kita, ya. Sebenarnya kita menjemput Tuan Daeng Muhammad bersama juga YB, tapi kita tak pasti YB dapat hadir atau tidak. Tapi insya-Allah kita meraihkan mereka untuk memberikan peluang untuk berkomunikasi, ya, menyampaikan sepatah dua kata insya-Allah selepas ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama merasmikan majlis iftar berbuka bersama komuniti ini, anjuran JKP 10 dan juga Persatuan Taman Ampang Indah ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Sebelum saya itu, ya, kita meraihkanlah Tuan Daeng dapat bersama-sama insya-Allah. Dan sebenarnya macam tadi kita menjemput sebenarnya anak-anak di Rumah Nur Hati, tetapi mereka ada program pada petang ini, mereka tak dapat datang, tapi kita menjemput wakil dia. Jadi kalau ada wakil dia boleh berjumpa dengan saya lah lepas ni, ya. Kita ada sedikit sumbangan peribadi saja insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okay. Ucapan ringkas dan tazkirah yang ringkas. Untuk tidak membuang masa lagi, saya menjemput Tuan Daeng Muhammad Ridwan selaku Pengurus Besar Penyeras Zon Lembah Jaya, yang akan menjadi Ketua Cabang Ampang, untuk menyampaikan sedikit sumbangan kepada anak yatim dan asnaf.